Jadi itu mungkin dialog yang kadang-kadang kita nak pastikan adakah dia faham apa cinta sebenarnya. Saya rasa dia faham, dan kawannya nak memahamkan dia tentang cinta tersebut. Tapi aku takut Allah. Kenapa dia takut Tuhan? Sebab dia tahu ada sana pelanggaran, ada sana batas yang telah ditetapkan oleh Islam yang tak boleh kita langgar. Dan Ustazah dah sebut tadi bagaimanakah kapasiti cinta tersebut, apakah jenis cinta tersebut, dan itu jelas dan nyata. Jumpa kita sekarang, adakah Islam itu melarang kita untuk bercinta? Ibnu Umar radhiyallahu anhu mempunyai seorang hamba berbangsa Rom, dan hambanya sangat rawa dan dia sangat mencintai hambanya tersebut. Pernah satu masa bila hambanya itu sakit dan jatuh, dia pun membaringkan hambanya tersebut, kenapakah kau akan pergi? Terlampau mencintainya hambanya tersebut, sehingga dia mencium dari hamba sahayanya tersebut, sehingga kan hamba itu melepaskan nafas yang terakhir dan meninggal. Jadi kalau Ibnu Umar sendiri pun masyuk, syauq dengan cinta tersebut, jadi kita sabar. Kita sabar sebagai orang biasa. Jangan menipu untuk kata tidak cinta kepada manusia. Macam saya kata tadi, orang tak cinta tu abnormal, dan itu biasalah. Dalam 1000 orang adalah 2 tu yang bila nampak perempuan atau nampak lagi tengok pada ada yang jadi begitu. Ada yang bila kau tengok, dia pun tengok balik. Ya, saya faham. I'm already understand. Leave it to me. Ada yang jenis begitu. Ada pula yang terus, ya, ada apa? Ada yang jenis terlampau berani memperkatakan keikhlasan tersebut. Jadi kalau Islam dah meletakkan bahawa cinta itu sesuatu yang normal dan fitrah manusia, jadi kenapa tidak mengatakan ya kepada cinta tersebut? Cuma Islam meletakkan garis-garis yang saya rasa semua tahu dalam dewan ini. Semua tahu. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin. Tahu semua. Katakanlah kepada isteri kamu bahawa jangan gini-gini, peliharalah mata dan sebagainya. Saya rasa itu jelas. Itu sesuatu yang jelas. Cuma saya nak melihat di sini bagaimanakah proses tersebut yang membolehkan kita dapat menggarap apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Quran dan hadis yang telah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu kata kamu mencintai Allah, ikut aku, kata Rasulullah SAW. Jadi kita sepatutnya ikut apa yang telah Rasulullah SAW berkatakan. Begitu juga kalau kita tengok minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada. Berperamai manusia yang menyintai selain daripada Allah SWT. Yuhibbunahum ka hubbillah. Tentu tidak sama. Jadi persoalan di sini ialah kalau kita dalam keadaan senang dan lenang sekarang, kita kena bertanya dengan diri kita. Ketika cinta kita menyapa, jangan gelapah. Ketika cinta menyapa, jangan gelapah. Dan jangan melatah mengikut kebanyakan orang. Dia suka, you best. Warnanya itulah idola-idola muslimat-muslimat, perempuan-perempuan. Tiba-tiba lelaki tersebut menghantar mesej, sudahkah kau berteman dengan aku? Kita pun Allahu Akbar, inilah rezeki Allah. Allahu Akbar. Gegar ni, gelapah. Tak pernah bercinta, dapat satu mesej yang luar biasa seperti ini. Sebab masalahnya kalau kita gelapah untuk menerima cinta, dia tak baik untuk kesihatan. Kalau sangat tak baik untuk kesihatan kalau orang gelapah terima cinta. Dia akan tidur lambat, dia akan stres sampai kepala, tungging langgang, tidur bantal sini, tukar bantal sebelah situ. Nampak orang pun macam nampak jin, semua dia tak suka sebab dia sakit. Kemudian kesihatan wang saku pun salah. Baik-baik RM10 satu bulan, ustazah tiba-tiba jadi RM10 sehari. Top up. Pukul 4 pagi masih lagi. Nak mulai pun.
Kalau aku malam ni lama dah tak buat qiyamul lail, aku nak bangun. Allahu Akbar, titik, salam. Jawab dulu, peluang manusia penting. Hak manusia mesti jaga. Allah ni bila-bila sebab sunat. Ini wajib ni, dapat emergency mak di kampung. Mana ada mak kau nak kasi bangun pukul 4 pagi. Tapi oleh kerana dia punya teruja tersebut, menunggu mesej tersebut. Bagi yang belum terlanjur, tadi yang baru menyapa, baru cinta itu menyapa. Tapi kalau yang belum terlanjur, sebaiknya janganlah berfikir tentangnya. Hiduplah sebagai orang yang bijak dan sabar. Jangan kelakar. Kalau baru tahun 1, baru tahun 2, tapi Ustaz Harif lain lah, dia makam lain. Walaupun dia dah kahwin masa universiti, tapi dia lain. Tengok, dah 6 terbukti. Jadi kau jangan risau benda-benda seperti itu. Ada orang yang mampu. Dalam 1000 orang, mungkin ada orang yang tahun 1 dah kahwin. Tapi kita jangan tengok. Kita tidak boleh mengambil contoh dalam perkara seperti itu. Mungkin ibu bapaknya orang yang faham tentang Islam, orang yang faham tentang fitnah. Ibu bapak kita mungkin bukan. Keluarga kita mungkin bukan. Jadi yang kita menempa sesuatu yang kita tidak pasti. Bagi yang sudah menyemai tapi tak ada peluang menikah, tadi sabar. Lepas itu kemudian belum terlanjur lagi, tolong sabar. Kemudian yang ketiga ialah sudah menyemai, tercinta. Ialah kita tak boleh tolak tiba-tiba tercinta. Apa boleh buat? Aku menyintaimu kerana aku mencintai Allah, dan kau juga mencintai Allah. Sudah tentulah gabungan cinta itu akan terbukti sesuatu yang luar biasa. Tapi bila kita menyemai cinta tersebut, kita tak boleh kahwin. Mak kata, kalau no, I already said to you, this is our policy. Ayah, 5 tahun ni lama kat UMS. Tak apa-apa, patutnya 4 tahun jadi 5 tahun. Takkan tak boleh ya? No, you cannot come to your house. Kita pun worry. Bila dah menyemai, kita kenapa? Bila dah menyemai, dah ada nikah, ubah konsep perhubungan. Ubah konsep perhubungan tu, Islam berletak. Kalau boleh, kalau malam-malam tutup handphone untuk kawan. Macam tadi kan kita tidak montaj. Belajar berapa rapat, kotak tak ada feeling untuk ilmu tersebut. Jadi kita bermain dengan sesuatu yang seolah-olah nampak Islamik, tapi sebenarnya itulah unsur-unsur la taqrabu zina. Itu satu persoalan yang kita lihat. Saya tidak mau mengkaitkan sesuatu yang kena tutup aurat, kena gini-gini. Saya rasa anda faham benda-benda itu semua. Sebab untuk realitinya, cinta yang kita ada sekarang ini, kita terlalu mudah untuk mengenal cinta sebenarnya. Memang ada orangnya okey, tapi kadang-kadang kita terlalu mudah untuk ada adik di sekolah. Kalau di Singapura, di sekolah di Singapura, kalau didapati ada couple di sekolah, tindakan disiplin, kena rotan dan kena buang sekolah. Di Singapura. Kalau di Malaysia, kau kahwin dengan orang, iya cikgu. Okey lah kau. Buat baik-baik macam cikgu juga lah sama. Kita seolah-olah benda itu satu yang remeh dan enteng. Itu masalah besar. Kita kadang-kadang tidak dapat membezakan antara simpati, rasa tertarik dan cinta sejati. Kita tak faham. Islam dah jelaskan bagaimana cinta hakiki. Ustaz dah cakap tadi, tapi kita tak jelas sebab kita tak faham. Kemudian kita terlalu asyik dalam mujita. Ini yang berbahaya. Dan kita terlalu naif dan polos dengan cinta tersebut, tak tahu apa sebenarnya hakikat yang sebenar. Kadang-kadang itulah, nanti ada musim round kedua nanti ada cerita pasal bagaimanakah bukti cinta tersebut yang kita akan hurai. Macam saya cakap tadi, Ibn Qayyim pun ada meletakkan 7 status bagaimanakah jenis-jenis cinta tersebut. Jadi kita sebagai orang yang normal, orang yang paham tentang hakikat cinta tersebut, kita jangan terlampau, saya cakap tadi, jangan gairah, jangan terkejut. Buat benda itu sesuatu yang sangat baik. Sebab kita tidak tahu bagaimana mancis itu bila diletak dalam gasolin atau punya tanah akan terbakar. Kita takut terjadi seperti itu. Jadi kita kena hati-hati dalam permasalahan seperti itu. Sebab dalam konsep Islam, apa yang dikatakan ikhtilaf,